Pentas, jangan berganjak ke mana-mana sebab ada 3 tetamu yang menanti kita pada malam ni. Sebelum tu yang kena promosi tentang tajuk ni. Betul, nak promosi punya, nak cerita pengalaman punya. Mungkin anda ingin berinteraksi dengan kami maupun ketiga-tiga tetamu undangan kami. Apa kata sila hubungi talian bebas tu yang tertera di kaca TV anda, dan kita bercakap pada malam ini tentang rezeki di hujung usia yang dapat anak usia 40-an ni. Itu maksud kita, ya. Baik, ketiga tetamu kita yang berbahagia, Profesor Madia, Dr. Harlina Haliza Haji Siraj. Betul saya pronounce tu? Betul. Betul, ya. Saya panggil Dr. Harlina boleh? Dan Dr. Harlina, ya, para penonton, sebenarnya merupakan pakar perbidayaan dan sakit puan yang memang selalu kita jemput sebenarnya. Ya, tapi saya nak ucap terima kasih sebab walaupun doktor sakit tekak, tak cancel undangan kami dan sanggup datang. Semoga lepas ni hilang sakit tekak. Inilah katakan perjuangan. Perjuangan dan juga pengorbanan, kan? Dan digandingkan juga di sebelah Dr. Halina, Puan Roslinda, ya. Apa khabar Puan Roslinda? Baik, alhamdulillah. Puan Roslinda pada cerita, kan? Macam mana perasaan datang ke set Semanis Kurma pada malam ni? Sangat teruja. Sangat teruja. Selama ni tengok je kat TV, tiba-tiba masuk TV. Dan di ujung sana yang senyum merah je kat ujung tu ialah Puan Maizatul. Apa khabar Puan Maizatul? Sihat, Ustazah. Puan Maizatul pun seronok bersama dengan kita semua. Rasa seronok juga. Baik, teruja. Pasti kita dengar cerita ketiga-tiganya. Tak sabar nak tunggu jawapan. Betul, ya? Baik, kita cakap tentang rezeki di hujung usia. Mungkin untuk memulakan bicara kita, saya pergi kepada Dr. Halina terlebih dahulu. Pada usia berapakah yang kita katakan sebagai rezeki di hujung usia tu? Dan kita kata hujung usia tu mengandung umur berapa tahun, lewat bagaimana, dan benarkah pandangan yang selalu kita dengar? Saya pun dengar macam tu, doktor. Dan saya sendiri pun kadang-kadang takut juga, kan? Ya, benarkah kita mendengar bahawasanya bila kita mengandung usia 40-an ni boleh menyebabkan berlaku perkara yang negatif kepada ibu maupun anak yang dikandungkan? Silakan. Okey. Betul, sebenarnya tajuk ni memang amat menarik. Itu sebab dengan suara seksi ni pun saya sebab kalau tengok dari sudut perubatan, ya, ujung tu taklah ujung usia. Sebenarnya muda lagi, tapi 35 tahun tu kalau kita nasihatkan pada ibu, ini eloknya tu bolehlah dah berhentilah, terutama kalau dah ada 3, 4 atau 5. Sebab itu kira macam usia persaraan pilihan, optional retirement, ya. Tapi bila 40 ke atas tu, selalu doktor ni dia macam kalau kita yang dah mengandung tu datang, doktor nampak macam tak berapa senang hati. Sebab 40 ke atas tu kita anggap itu usia bersara wajib. Ya? Mandatory retirement contohnya. Sebab dia, Ustazah, badan kita orang perempuan ni, rupanya Allah buat ni memang secara umum lah. Kita tak cakap tentang kes-kes yang terkecuali, ya. Macam kita sebutkan tentang cerita Nabi Zakaria, ya, Nabi Ibrahim, Khadijah, itu pada saya dia ada ni. Tapi yang lumrah biasa, lepas 35 ni badan kita ni rupanya dah mula menunjukkan tanda-tanda bahawa dia sebenarnya tak berapa kuat. Ya, semua pesakit saya bila 35 ke atas ni tak payah ditanya, dia akan cakap sendiri. Dia akan kata, doktor, penat lah, letih pula kali ni, tak boleh bangun pun. Ada anak yang lain okey, yang ni kan Datuk dan Ustaz, saya tak payah tanya, dia akan cakap sendiri lah. Ya, jadi memang sungguh bagai dia kata. Sebab masalah yang selalu kita tengok dari sudut ibu dan bayi, ibu selalunya ada jangkitan penyakit macam kencing manis, darah tinggi, ya. Bayi pula kadang-kadang ketika ini memang lebih sikit kecacatan. Walau bagaimanapun, bukanlah makna semua bayi yang lahir untuk ibu-ibu ni semua cacat. Tidak, yang cacat sikit aja. Tapi kita dapati lebih ramai, ya, ibu-ibu yang mengandung ketika usia ni dapat anak yang cacat. Dan yang paling penting, darah tinggi dia, kencing manis dia, ya, pucat isi dia, ya. Dalam konteks yang lain, dari sudut pemakanan dia pun, dia memang memberikan impak yang terus, ya. Yang saya paling bimbang, kebanyakan ibu yang hamil waktu ni, dia tak bersedia sebenarnya. Kebanyakan kehamilan tu
tidak dirancang, tidak diduga, dan ada yang tidak dikendaki. Yang itu yang unplanned, unintended, unwanted. Unwanted. Yang Unwanted tu tu yang sedih tu kan? ada pesakit saya, dia umur 43. Dia tak datang haid 5 bulan. Dia ingat dia dah menopause. Oh, awal jadi menopause ya? Tiba-tiba ada gerak je. Jadi bila saya buat ultrasound tu, dia kata anak siapa tu doktor? Ya Allah, Saya ya kata Rabbi. memang anak puan lah. Saya letak tu bukan kat perut saya. Saya letak perut puan. Jadi dia terkejut. Takkan kau doktor? Saya ni dah tua, suami saya dah tua. Saya nak katakan selagi mana kita datang haid tu, kita memang boleh mengandung. Yang paling tua pesakit saya 48 tahun. 48 mengandung. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tapi memang kadar pemudahan bagi ibu-ibu pada usia ni memang tinggi. Jadi yang 48 tahun ni memang terpaksa dibedah sebab dia ada fibroid dalam tu masa tu. Jadi maknanya kalau nak mengandung di usia 40-an ni perlu penjagaan kesihatan yang lebih rapi dan daripada mesti berjumpa dengan pakar. Dan jumpa dengan pakar. Ya. Minta pandangan daripada pakar. Baik, terima kasih kepada Dr. Harlina. Saya nak pergi pula kepada Puan Roslinda. Mungkin Puan Roslinda boleh berkongsi sikit dengan kami dan juga peminat setia Manis Kurma di luar sana menonton pada malam ni. Bila kali terakhir Puan Roslinda mengandung dan masa tu umur berapa? Sebab anak yang ke berapa? Sebab Roslinda cerita dengan kita tadi, Roslinda umur 47 tahun. Anak ada berapa orang Roslinda? 5. Anak 5 orang. Yang bongsu sekali umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Yang sulung? Dah 22 tahun. 22 tahun. Jadi bila mengandung anak yang bongsu ni umur berapa? Masa tu saya baru berumur 42 tahun lah. 42 tahun. 42 tahun. Bila mengatakan saya mengandung, memang rasa terkejut pun ada. Masa umur 42 tahun tu mengandung anak nombor 5 ni, anak nombor 4 ketika tu umur dah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Anak saya semua jarak jauh-jauh. Tak ada yang dekat-dekat. 5, 4, 3 semua jauh-jauh. Jadi berbalik cerita tadi, terkejut ke tak? Memang terkejutlah sebab dah 5 tahun, ingatkan dah habis kan. Rupanya ada rezeki lagi. Ada rezeki lagi. Tapi saya pun beritahu dengan suami saya pun senyum, saya pun rasa malu pun ada masa tu. Rasa malu macam mana, tak apalah, ni rezeki dah Allah nak bagi kan. Kita terima je lah. Macam mana pun, apa orang kata pun, pedulilah apa orang kata. Kita, walaupun kita malu, memang ada kawan-kawan pun rasa macam pandang. Oh, pandang tu pandang macam mana? Pandang yelah, geli hati lah dengar. Ejek ke? Bukan ejek, geli hati lah dengar. Mengandung lagi ke? Macam tu. Lepas tu bila mereka kata, mengandung lagi ke? Kita kata apa kepada mereka? Rezeki, terima je lah kan. Okay, padahal memang malu lah masa tu kan. Tapi saya tak adalah cakap, betul saya kata rezeki lah. Apa saya nak, saya terima je lah rezeki yang Allah bagi lah kan. Saya setuju sebab anak adalah anugerah daripada Allah. Ya. Dan anak kalau kita didik dengan sempurna, insya-Allah akan menjadi saham di hari akhirat nanti. Anak yang selalu mendoakan kita pada hari akhirat nanti. Itu cerita daripada Puan Roslinda. Bagaimana pula dengan Puan Mai Zatul? Bila kali terakhir Puan Mai Zatul mengandung? Saya mengandung pada tahun lepas, pada tahun 2000. Masa tu saya berumur 40 tahun. 40 tahun. Dan saya melahirkan anak saya pada tahun inilah, tahun bulan Januari tahun 2011. Dan umur saya dah mencecah 41. Anak yang ke-6. Oh, jadi maknanya ketika mengandung umur 40 tahun tu memang dirancang ke ataupun tidak diduga ke ataupun Tidak diduga. Tidak diduga. Tidak diduga. Jadi perasaan macam mana ketika itu? Perasaan dan pandangan kawan-kawan pula. Sebab tidak diduga kan? Ya. Jadi bagaimana? Masa tu saya rasa sangat terkejut sebab saya tak sangka saya boleh mengandung lagi lah. Dan anak saya yang kelima masa tu berumur 9 bulan. Jadi saya memang terkejut sebab saya tak sangka lah. Maksudnya anak baru 9 bulan tiba-tiba mengandung? Mengandung anak yang ke-6 lah dan berumur 40 tahun masa tu. Dalam rasa terkejut, seronok, gembira memang ada. Jadi saya kongsi kegembiraan saya itu dengan suami lah dan juga kawan-kawan. Tetapi selepas dah rasa seronok bercerita dengan semua kawan-kawan, tiba-tiba saya jadi takut. Takut sebab? Sebab saya fikir, sebab saya terfikir tentang komplikasi mengandung masa usia 41. Sebab masa tu saya tak terfikir, saya dah berumur 40-an. Jadi saya terfikir tentang faktor usia. Dan kebetulan saya dulu pernah mengidap sakit thyroid. Saya baru sembuh lah dalam 3 tahun sebelum tu.
Jadi saya takut penyakit itu akan berulang kembali. Okey, baik. Kita akan cerita tentang ketakutan tu lepas ni. Kita stop sekejap. Sebab kita usung ada doktor yang akan meredakan ketakutan Puan Maizatul dan semua wanita yang Kita ada ada pada malam pemanggil, ini. sayang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Saya Hayati. Apa? Hayati. Hayati daripada mana? Dari Ipoh. Dari Ipoh. Sila kebukakan kemusykilan sebab kita ada doktor dan juga ada dua tetamu yang lain pada malam ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya macam saya ni kahwin kali kedua kan. Umur saya 37. Sekarang umur 37 tahun. Okey. Dan suami 52. Okey. Jadi kita merancang anak-anak lah. Anak puan dah berapa orang sebenarnya? Macam saya kahwinan pertama seorang. Anak suami tu dah 4 orang lah, dah besar-besar. Okey, maknanya dengan suami-suami pun dah ada anak 4 orang? Maknanya Yati pun dah ada anak seorang? Ada. Okey. Soalannya? Soalannya macam bersalah ke dosa ke saya untuk merancang kan? Maknanya sekarang dah mengandung berapa bulan? Sekarang tak ada mengandung. Merancang. Cuma kita untuk mengelakkan lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Yati. Untuk menjawab soalan ni kita serahkan kepada pakar perbidanan dan sakit puan kita, Dr. Harlina. Ya, sebab Puan Yati umurnya 37 tahun, suaminya 52. Kalau campur sekali anak dah 5 orang ya. So macam mana tu? Sebab cadangan tu tak nak anak dah. Saya sebenarnya Puan Yati, kalau ikutkan tu saya rasa Puan memang buat keputusan yang bijak. Ya, sebab memang terutama kalau memang dah bincang dengan suami dan tak ada anak. Untuk Puan, saya rasa memang Puan kena mendapatkan nasihat macam mana nak merancang ni. Terutama kalau Puan memang dah buat keputusan tak nak anak. Yang kita bimbang ni, bila macam Puan Yati tak nak dah. Mulut aja kata tak nak. Tapi tak pula pergi jumpa doktor. Doktor tak bagi nasihat yang betul ya. Ataupun sebab pesakit tak cakap, doktor tak teringat. Sepatutnya semua doktor dia kena bincang. Dia kena akan cakap. Dia kata Puan umur dah 37 ni. Patut Puan Maizatul tu bila dengar saya geleng kepala. Siapalah doktor yang jaga dia ni. Sebab sepatutnya ya dalam anak masa yang anak ke-5 Maizatul umur 39. Dan masa tu ya 40. yang anak yang kelima. Mengandung tu umur saya 39. Sepatutnya macam Puan Yati muda 2 tahun lagi. Tapi dia dah buat keputusan daripada saya. Itu satu keputusan yang memang hak dia. Dan doktor ni kena membantu. So Puan, insya-Allah pada saya lah, dia mempunyai segala hak dan ruang untuk merancang keluarga. Tak apa Puan, jangan dengar tadi macam nak menangis ni. Tak apa, cuba ikhtiarkan. Ada banyak cara ni. Ya, tak payah jumpa Dr. Halina pun tak apa. Banyak doktor lainnya. Ada kaedah-kaedah yang lain. Tapi kalau misalnya dari perspektif yang dua orang ya, Roslina dan Maizatul, elemen terkejut tadi tu. Elemen terkejut dengan yang Maizatul sebut tadi tu, yang takut pun ada kan? Sebab dua-dua terkejut tadi. Dua-dua terkejut. Jadi kebanyakannya macam tu. Datuk, jadi oleh sebab tu saya nak menasihatkan, ya kalau nak hamil lagi, betul-betul rancang. Kalau tak nak pun, betul-betul lah merancang. Ya, baik. Terima kasih kepada doktor. Dan kita harap, betul. Berdasarkan kepakaran doktor. Kita harap Puan Yati pun dah dapat sesuatu pada malam ni. Sebab yang pentingnya perbincangan antara suami isteri. Lagipun Puan Yati pun dah dikurniakan cahaya mata. Ikutlah pandangan daripada suami. Tapi kalau suami tu kata tak apa, abang nak anak lagi 10 orang ke, ikutlah suami. Asalkan jaga kesihatan dan minta pandangan daripada doktor. Itu yang penting sekali. Dan kita ada pesanan selepas ni. Kadang-kadang orang bila tengok